Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia. Terima kasih Tuan Hanif ya kerana sudi bersama saya hari ini untuk membincangkan isu penolakan, kesan penolakan ya. Semakkan semula Najib. Terima kasih kembali kerana sambut juga datang sampai ke pejabat saya di Kota Batu Mansara dalam bulan puasa ini. Tapi insya-Allah kita adakan program untuk penerangan yang perlu kepada rakyat di luar. Okey. Baik, saudara-saudari, kita sudah pun menyaksikan keputusan penolakan ya, ataupun lebih tepat lagi keputusan Mahkamah Persekutuan panel 5 hakim baru ya, yang telah membuat keputusan berhubung permohonan semakan kehakiman yang telah difailkan oleh pasukan Najib berhubung kes penyelewengan dana SRC International Sendirian Berhad ya. Dan kita sudah sedia maklum bahawa satu keputusan majoriti telah tercapai di mana 4 daripada 5 hakim telah menolak permohonan semakan tersebut atas alasan-alasan yang telah pun dibacakan oleh panel hakim berkenaan ya. Dan ini bermakna Datuk Seri Najib Tun Razak, setahu saya, tetapi hari ini kita ada pakar perundangan, kita nak tahu pula dari sudut perundangan, tetapi setahu saya, berdasarkan pemahaman saya, kita boleh anggap sahaja itulah titik noktah kepada usaha-usaha Datuk Seri Najib Tun Razak menerusi proses perundangan mahkamah untuk cuba mempertahankan, membela dirinya untuk cuba membebaskan dirinya, dan kini hanya tinggal satu option lagi, iaitu pengampunan diraja. Itu sepintas lalu itu sudah menjadi rumusan kepada live kita hari ini yang akan terbahagi kepada 3 segmen. Jadi segmen pertama kita akan dengar daripada Tuan Hanif dari sudut perundangan, kesan dan implikasi penolakan semakan kes Najib Razak ya di Mahkamah Persekutuan. Kemudiannya saya akan sentuh juga surat yang tular ya yang telah diterbitkan oleh satu portal yang kononnya adalah daripada Ketua SPRM kepada Ketua Hakim Negara yang ada sangkut pautnya dengan Hakim Nazlan. Jadi benda ni saya berpendapat ianya sedang diputar belik oleh pihak-pihak tertentu. Jadi saya hendak ajukan soalan ini seterusnya selepas bahagian pertama kepada Tuan Hanif. Jadi Tuan Hanif, kita mulakan dengan topik kita iaitu kesan dan implikasi penolakan semakan Najib Razak di Mahkamah Persekutuan. Jadi itulah kita nak tahu kesan dan implikasinya ya. Apakah kesan dan implikasinya, adakah boleh berlaku semakan ke atas semakan selepas ini, dan seterusnya. Satu option yang saya kira tinggal pada Najib ialah pengampunan ya. Kita nak penjelasan dari sudut perundangan, silakan. Baik, terima kasih saudara Lady. Dan memang betul pada 31 hari bulan Mac, hari Jumaat yang lalu, Mahkamah Persekutuan telah pun menolak permohonan semakan. Dan kini pada hari ini penghakiman bertulis kedua-dua bahagian, iaitu bahagian majoriti dan minoriti, telah pun dikongsikan di halaman e-kehakiman. Untuk mereka yang ingin membaca, boleh melayari e-kehakiman untuk membaca penghakiman bertulis. Now, sebelum saya pergi ke isu tentang pemahaman apakah dia kesan semakan ini, rakyat pertama sekali kena faham bahawa prosiding perbicaraan jenayah berkaitan dengan SRC tamat di Mahkamah Persekutuan pada tempoh 23 Ogos 2022 yang lalu, apabila rayuan terakhir ditolak. Sebab itu dipanggil rayuan terakhir. Dari segi kehakiman, itu menamatkan prosiding berkaitan dengan SRC. Semakan yang difailkan ni tiada kaitan secara terus dengan merit. Merit maksud dia tentang inti kebersalahan atau ketidakbersalahan Najib Razak. Itu perlu diselesaikan di tahap Mahkamah Rayuan yang telah diselesaikan pada tahun 2021 dan di tahap Mahkamah Persekutuan yang telah diselesaikan pada
23 Ogos 2022. So semakan ni tiada kaitan dengan adakah Najib bersalah atau tidak. Itu rakyat kena faham. Semakan bermaksud ianya diwujudkan di bawah kaedah 137, kaedah-kaedah Mahkamah Persekutuan, secara khususnya adalah untuk memperbetulkan jika ada ketidakadilan. Dan proses semakan ini jarang sekali dilalui dengan jayanya oleh mana-mana pihak. Dari sudut peratusan boleh diletakkan paling mudah pun 1 daripada 100 semakan yang mungkin akan berjaya. Saya sendiri pernah bawa beberapa permohonan semakan dan pelbagai peguam lain pernah bawa, tapi jarang berjaya. Kerana apa? Kerana ianya adalah untuk keadaan-keadaan khusus. Apakah keadaan khusus? Tak ada kena-mengena dengan bukti. Tak ada kena-mengena dengan keterangan atau saksi. Tak ada kena-mengena dengan elemen jenayah yang dituduh. Amlanya, pecah amanannya dan sebagainya. Tiada kaitan. Semakan bukan pasal itu. Semakan secara am untuk 3 perkara. Yang pertama, sekiranya ada ketidakadilan prosedur di mahkamah terakhir itu. Apakah ketidakadilan prosedur? Sekiranya tidak cukup korum. Apa maksud korum? Kita tahu di mahkamah tertinggi mereka duduk sama ada 3, pada kebiasaannya 5 atau lebih, 7, 9, 11 dalam nombor ganjil. Katakanlah kita ambil analogi. Satu mahkamah telah duduk dengan bicara dengan 5 orang. Kemudian keputusan ditangguhkan sebab agak rumit sedikit. Keputusan ditangguhkan untuk beberapa bulan. Dalam tempoh penangguhan itu, salah seorang dan 2 orang atau lebih, hakim telah pun bersara. Mereka tidak hadir semasa keputusan diberikan pada tempoh 6 bulan kemudian contohnya. Maka adakah ketidakhadiran dan kebersaraan hakim tersebut menjadikan isu korum tidak lengkap? Tidak ada kena-mengena dengan bukti ya. Tidak ada kena-mengena dengan keterangan saksi. Tidak ada kena-mengena dengan intipati pertuduhan. Ini berkaitan dengan prosedur pendengaran. Kalau ada 5 orang, tinggal 3 orang, ada 2 orang, sah tak sah. Itu satu perkara yang boleh disemak. Yang keduanya, sekiranya ada aduan bahawa ada hakim yang duduk tersebut mempunyai kepentingan berkaitan orang yang dituduh ataupun pihak yang menuduh, ataupun berkaitan lain, kaitan lain dengan subjek perkara yang dituduh. Ya, ini contohlah, kita ada kes di mana seseorang itu dituduh menyalahgunakan kebajikan ataupun keselamatan binatang. Kita tak tahu hakim yang duduk di dalam persidangan terakhir tu, salah seorangnya sebenarnya adalah penaung kepada persatuan Wildlife Association contohnya, iaitu tentang binatang-binatang liar. Dan bicara jalankan, kemudian orang yang dituduh tu rayuannya ditolak. Maka ada persepsi besar kemungkinan hakim yang duduk yang menjadi penaung kepada Wildlife Association tersebut sebenarnya tidak akan memberi pendengaran yang adil kerana dia sayang binatang. Contohnya. Jadi dalam keadaan itu, semakan boleh dibuat. Sama ada terdapat biasness, ketidakadilan dalam pendengaran oleh mana-mana korum dalam panel tersebut. Itu sekali lagi tidak ada kaitan dengan bukti sama ada bersalah atau tidak orang tersebut. Tidak ada kaitan dengan intipati pertuduhan yang dituduh. Ianya berkaitan dengan hakim tersebut. Yang ketiganya adalah sama ada diberi pendengaran yang adil, iaitu proses pendengaran. Ada tak secara keseluruhannya ia menjadi pendengaran yang sebenar-benarnya adil, di mana setiap orang yang datang ke mahkamah wajar diberi suatu perbicaraan yang adil. Dan disitulah kalau kita lihat semakan yang didengar dan kemudian yang diputuskan pada hari Jumaat lalu, attack ataupun cabaran Najib melalui peguamnya adalah berkaitan dengan contoh ketiga yang saya bagi tadi, kategori ketiga. Mereka mendakwa bahawa Mahkamah Persekutuan yang memutuskan rayuan terakhir pada 23 Ogos tidak memberi satu perbicaraan yang adil atas pelbagai alasan, termasuk kepada fakta tidak membenarkan penangguhan, mendengar
rayuan terakhir tersebut tanpa kehadiran seorang peguam yang boleh berefektif sebab peguam Hisham T. Potek telah menarik diri dan perkara-perkara lain. So dapat tak? Semakan yang difailkan oleh Najib dan dihujahkan oleh peguam pun sewajarnya dan sebenarnya tiada kaitan dengan kebersalahan Najib. Adalah tentang proses perbicaraan di mahkamah persekutuan. Dan pada masa itu juga kita telah memberi pandangan, sekiranya pun semakan tersebut dibenarkan, ianya bermaksud ulang bicara rayuan tersebut, bukan bermaksud Najib terus bebas. Yang tu pun ramai telah terkilaf. Kononnya kalau semakan dibenarkan kepada Najib, maka dia akan bebas. Belum. Kalau semakan diberikan kepada Najib pun akan mewajibkan penetapan satu perbicaraan rayuan terakhir yang segar di hadapan satu panel lain. Bukan panel semakan, bukan panel rayuan terdahulu, panel lain. Jadi itu tidak berlaku sebab semakan telah melalui proses pendengaran dan mendapati tidak ada apa-apa kelanggaran, apa-apa proses yang mewajarkan semakan dilakukan terhadap permohonan Najib. So itu perbezaan yang rakyat kena faham. Maksudnya setiap tindakan di mahkamah, sivil ataupun jenayah, dia mesti ada penamatan, kemuktamadan. Kemuktamadan pertikaian di mahkamah adalah satu intipati penting dalam pertikaian di mahkamah, di medan mahkamah. Kena ada muktamad. Kita tidak boleh teruskan sampai ke kiamat. Tiada. Full stop. Full stopnya adalah rayuan terakhir. Tetapi apabila ada, macam saya kata tadi, 3 keadaan yang membolehkan semakan, itu pun dalam keadaan yang cukup khas, baru semakan akan dilayan. Jadi persoalan di sini yang ramai tanya, saudara Randy pun tanya tadi adalah, bolehkah adanya semakan ke atas semakan ini? Jawapan mudah, walaupun tidak ada secara khusus dinyatakan berhenti satu semakan. Tetapi sebab konsep semakan itu secara luasnya adalah untuk memperbetulkan ketidakadilan prosedur, memperbetulkan ketiadaan pemberian perbicaraan, memperbetulkan mana-mana keputusan yang bias, maka ia tidak menutup mana-mana pihak untuk mengatakan pendengaran semakan tersebut pun telah tidak mematuhi 3 keperluan tersebut. Kalau dalam keadaan itu nak filekan, file. Tapi peluang untuk mendapatkan semakan di atas semakan terlampau tipis. Saya telah ditanya oleh pihak pemberita Malaysia Kini pada hari yang sama keputusan Najib Razak semakan. Dan pada masa itu saya berada di perbicaraan satu mahkamah. Ada tempoh rehat lebih kurang 5-10 minit. Dan dalam pada masa itulah bila saya menghubungi balik, maka mereka telah minta pandangan. Secara ringkas saya mengatakan tidak ada semakan di atas semakan di dalam kes ini. Sebab apa? Sebab sekali lagi Najib kena tunjukkan di manakah 5 orang hakim ini telah tersalah bicara permohonan semakan. Tanpa menyentuh isu kebersalahan dia. Isu kebersalahan tidak boleh disentuh. Semakan seperti yang saya katakan dengan jelas tadi, tiada kaitan dengan kebersalahan atau ketidakbersalahan. So carilah alasan-alasan yang mungkin Najib nak cipta ataupun nak tampilkan, dan tengok sama ada mahkamah akan layan atau tidak. Dan pada masa yang sama, rakyat juga akan tertanya-tanya, kalau macam tu boleh teruskan sampai ke bila-bila? Seperti yang saya katakan, tidak. Mahkamah tidak bodoh. Dalam bahasa Inggeris, the law is not an ass. Undang-undang bukannya kaldai. Sekiranya satu-satu pihak itu sering kali datang dengan semakan, maka di tahap itu mahkamah boleh perintahkan bahawa tidak akan lagi melayan mana-mana permohonan semakan. Ada konsep prinsip perundangan di mana tindakan-tindakan difailkan tanpa asas, frivolous action, mahkamah boleh memberi perintah larangan pemfailan lanjut. Kali ini semestinya lah mahkamah tak bagi, sebab mestilah menganggap pada 31 Mac itulah cuma kali pertama dan kali terakhir Najib membuat aduan berkaitan dengan ketidakadilan proses, ketidakadilan perbicaraan maupun ketidakadilan bias. Jadi mahkamah tidak akan gopoh mengharamkan mana-mana pihak membuat pemfailan. Tapi sekiranya
Najib Razak masih memfailkan, besar kemungkinan kalau permohonan kedua dia tidak dapat meyakinkan dalam semakan tersebut ada ketidakpatuhan prosedur di bawah kaedah 137, saya yakin mahkamah boleh keluarkan perintah larangan. Dan pihak pendakwa raya sendiri boleh memohon di hujung penghujaan bahawa sekiranya permohonan semakan itu ditolak, maka mahkamah wajar memberikan perintah larangan pemfailan semakan demi semakan demi semakan. Perkara ini pernah berlaku, bukan dalam bidang semakan. Ada orang pernah file tindakan. Dia file tindakan, mahkamah buat keputusan. Sekali lagi dia file tindakan, mahkamah buat keputusan. Kali ketiga, keempat, mahkamah perintahkan orang ini tidak lagi boleh filekan tindakan tanpa kebenaran mahkamah. Okay, jadi pernah berlaku, ada undang-undang ni cukup indah, cukup lengkap. Masalah utamanya adalah rakyat tidak tahu, sebab semestinya rakyat tidak tahu sebab bukan bidang mereka. Itulah sebabnya kami di luar, pihak pengamal undang-undang wajib dan wajar memaklumkan supaya rakyat faham. Undang-undang ni beratus tahun prinsip-prinsip dia telah utuh. Bukan bermakna cuma apabila berlaku kes-kes berprofil tinggi seperti Najib Razak ini kononnya ada lompong, tidak. Dan semua perkara adalah tersusun. So bagi saya menjawab soalan tersebut, tidak mungkin adanya peluang untuk semakan di atas semakan di sini. Walaupun tidak ada halangan statutory yang mengatakan semakan cuma sekali. Tidak boleh ada halangan seperti itu. Sebab kita tidak tahu. Mahkamah yang mendengar semakan sendiri melakukan apa namanya, pecah kemungkinan dalam mana-mana kes lain. So dalam keadaan itu boleh didengar. Kalau tidak dapat meyakinkan mahkamah, mahkamah akan keluarkan perintah larangan memfailkan permohonan semakan. Itu boleh dibuat kan? Bukan wajib, tapi pendakwa raya wajar pohon dan mahkamah boleh buat. Nah, itu berkaitan dengan semakan di atas semakan. Satu lagi perkara yang ditampilkan oleh bukan saja saudara Regi, ramai di luar kepada saya adalah dalam kes ini Mahkamah Persekutuan telah membuat keputusan majoriti 4 lawan 1. Adakah itu bermakna Najib boleh membuat semakan kerana seorang hakim bersetuju dengan hujah peguamnya? Jawapan mudah, tidak. Itu bukan maksud dan kesan daripada keputusan minoriti atau dissenting judgment, tidak. Untuk pengetahuan para pendengar, Mahkamah Malaysia ni dan di negara Commonwealth yang lain, cukup banyak kes yang diputuskan majoriti, bukan sebulat suara. Di Mahkamah Rayuan pun yang membicarakan 3 orang hakim, banyak kes yang diputuskan 2 lawan 1. Di Mahkamah Persekutuan kalau 5 orang hakim, banyak kes yang 4 lawan 1, 3 lawan 2 pun ada. Dan yang duduk 7 orang ada 4 lawan 3, 9 orang ada 5 lawan 4. Tak bermaksud bahawa yang 4 tu mengatasi 5. Tak bermaksud 3 mengatasi 4 ataupun dalam kes semakan 1 mengatasi 4. Yang perlu kita lihat, itulah keindahan sistem kehakiman. Kita tak menghalang hakim yang mendengar untuk membuat keputusan peribadi dia. Itulah dia keadilan dan kesaksamaan. Ada hakim yang memahami dan membuat tafsiran yang mengatakan bahawa dia tidak setuju, tapi yang mengatakan setuju tidak boleh disemak 4 orang. So dalam keadaan itu keputusan muktamad adalah 4 lawan 1. 1 tu tidak memberi kesan untuk menurunkan darjat keputusan muktamad. Faham? Saya bagi contoh. Kes hak profil tinggi yang pernah ada keputusan 4 lawan 3. Saya sendiri kendalikan kes kalimah Allah di Mahkamah Persekutuan. Pihak yang memohon, pihak sebelah sana iaitu Bible yang memohon kebenaran untuk merayu, telah kalah 4 lawan 3. Berhenti di situ, finish, full stop. Walaupun 3 orang nak bagi kebenaran, 4 orang tak bagi kebenaran, keputusan muktamad adalah 4 lawan 3. Dan itu kes kalimah Allah.
Kenapa tidak di spin mengatakan tak betul keputusan itu? Sebab ada 3 memberi jawapan ataupun penghakiman dissenting. Sebab itu bukan cara untuk kita nak cabar keputusan-keputusan. Semestinya keputusan muktamad adalah Mahkamah Persekutuan. 4 lawan 3 atau 5 lawan 4 atau 4 lawan 1 tak mempunyai kesan kepada efek kepada keputusan itu. Keindahan kehakiman adalah, lihatlah betapa syumulnya proses kehakiman, di mana siapa yang tak setuju boleh bagi pandangan tak setuju. Dalam kes Najib Semakan ini, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, penghakiman majoriti berjumlah 32 muka surat, mempunyai 58 atau 59 peringkat. Keputusan dissenting judgment yang amat arif yang amat arif Tuan Muhammad Sabli, Tuan Sri Muhammad Sabli, adalah 78 muka surat dengan 117 peringkat. Nampak tak? Mereka akan menulis alasan mereka. Baca, lihat. Siapa yang puas hati dengan kupasan yang dibuat oleh Abdul Rahman Sebli, teruskan. Tapi keputusan muktamad adalah keputusan 4 orang. Dan di situ untuk berlaku adil kepada Yang Amat Arif, beliau sendiri dalam penghakiman mengatakan keputusan beliau cuma dissenting, tidak menjadi keputusan muktamad mahkamah. Dia sendiri mengatakan. Jadi kalau awak nak terima keputusan Yang Amat Arif Abdul Rahman Sebli, terimalah keseluruhan keputusannya yang dia sendiri mengaku bukan keputusan muktamad. Kenapa nak lihat cuma keputusannya yang tidak setuju untuk menolak semakan tanpa mengambil kira pendapat kukuhnya bahawa walaupun dia tidak menolak semakan tersebut, ianya tidak mempunyai kesan kepada keputusan menolak semakan tersebut. Undang-undang dan kehakiman tidak boleh dipolitikkan. Itulah masalah azali negara kita. Masalahnya hakim-hakim cuma boleh memberi kenyataan mereka melalui penghakiman. Apa yang rakyat cakap di luar, di media sosial, ataupun pendapat yang diberikan di media utama, hakim-hakim tidak berhak untuk memberi komen. Jadi semata-mata sebab mereka tidak berhak memberi komen, tidak memberi hak kepada rakyat untuk meremehkan, menidakkan sistem kehakiman dengan memberi komen-komen yang biadab, komen-komen yang luar aturan ataupun luar tabi'i, kalau saya gunakan kata tersebut. Kita kena berwaspada. Sistem kehakiman adalah sistem yang cuba mencari keadilan dan kesaksamaan di dunia ini sebaik mungkin. Kita kena hormati sistem tersebut. Kita baca majoriti, kita baca minoriti. Kita mungkin mempunyai pendapat kita masing-masing, setuju atau tidak dengan mana-mana satu. Tapi akhirnya yang perlu kita hormati adalah keputusan muktamad, iaitu secara majoriti 4 lawan 1, permohonan semakan ditolak. Saya tidak ingin memberi pendapat peribadi, sebab pendapat hakim yang penting yang kita perlu lihat. Dan hakim secara majoriti berpendapat semakan itu tidak mencapai tahap yang perlu untuk meyakinkan mahkamah supaya keputusan Mahkamah Persekutuan 23 Ogos itu dibatalkan dan diarahkan untuk perbicaraan semula. Itu kedudukan dia. So, tidak mungkin ada kewajaran semakan di atas semakan dan tidak ada nilai untuk mengatakan, memandangkan ada satu dissenting judgment maka wajar disemak semula. Tidak. Dari segi konsep perundangan dan kehakiman, kedua-dua hujah tersebut tidak terpakai untuk mengiyakan satu semakan semula apabila tidak ada asas. Saya harap saya telah menjawab sejelas yang mungkin. Kalau ada soalan lanjutan, insyaAllah saya akan. Baik, terima kasih Tuan Hanif. Sebelum kita lanjutkan, can I see the Facebook page? Kalau anda ada soalan yang ingin ditanya, bolehlah bertanya, dan sekiranya ada soalan yang sesuai akan saya ajukan kepada Tuan Hanif, ya. Jadi terima kasih Tuan Hanif. Jap. Baik.
jika anda ada soalan, anda boleh bertanya. Jadi ada dua perkara yang menarik perhatian saya ya. Sekejap ya, I want to see the it's cool. It's not hot. Saya hendak melihat dua, okay, Aaron Aziz, loud and clear, thank you. Ni banyak loud and clear ni, kira kita loud lah. Kita loud lah. Suara tak pelan Ya. Alhamdulillah. Okey. Jadi boleh bertanya sekarang. Sementara itu ada dua perkara yang menarik perhatian saya, yang saya kira the salient points in penjelasan. Pertamanya, kalau kita guna logik pihak kaki spin lah, sorry, kalau Tuan Hanif dia cakap dari sudut perundangan, kalau saya cakap dari sudut politik lah. Kaki spin ni dia kata, oh ada satu hakim ni dia telah membuat dissenting judgment, jadi kita nak tahu apa yang dia kata ni, mengapa ni, tengok dia kata macam ni, dia kata macam tu kan. Tapi ada satu perkara menarik yang telah dibangkitkan oleh Tuan Hanif, iaitu kalau nak rujuk kepada hakim yang dissenting sekalipun, kalau nak spin sekalipun, rujuklah habis. Sebab hakim itu sendiri beritahu, walaupun dia dissenting, tetapi akhirnya itu bukanlah keputusan muktamad. Keputusan muktamad adalah keputusan majoriti. Mengapa babak tu dia orang semua senyap? Jadi pemahaman saya, macam Tuan Hanif jelaskan, ialah keputusan majoriti akhirnya menjadi keputusan mahkamah. Dan betul tak Tuan Hanif, kalau saya kata sekali dah ada keputusan majoriti, sekali itu dah menjadi keputusan mahkamah, maka selepas itu kelima-lima hakim perlu pertahankan keputusan mahkamah. Am I right to say that? Well, sebenarnya to a certain extent, Saudara Regi, saya faham maksud bila awak mengatakan perlu pertahankan. Tapi pertahankan dari sudut, mereka tidak boleh pertahankan di luar daripada daripada spektrum ataupun parameter mahkamah yang mana mereka telah lakukan melalui penghakiman majoriti dan minoriti. That's the end of it. Jadi kita yang di luar, kita nak baca, kita nak faham, boleh. Kita nak setuju, tak nak setuju, boleh. Tapi pada masa yang sama, kita tidak boleh pula menggunakan dissenting judgment sebagai asas untuk mengakaskan, membatalkan, menidakkan keputusan 4 orang majoriti. Itu melawan dengan prinsip kehakiman. Seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Ma'arif Abdul Rahman Sebli sendiri. Okey. Ada satu soalan sebelum kita lanjutkan ya. Daud Harun. Ini saya nak cuba jawab, kemudian Tuan Hanif bolehlah betulkan saya ke. Daud Harun bertanya, ada yang berpendapat kena dengar keputusan hakim yang paling senior. Sila komen. Okey, kalau komen saya, bila kita cerita babak mahkamah dari kacamata perundangan, pemahaman saya ya, kita nak tanya pakar di sini, tapi pemahaman saya tu there is no such thing. Sebab apa? Kita rujuk dia sebagai hakim, bukan hakim senior, hakim junior. Bila kita cerita keputusan, kita cerita keputusan hakim tanpa merujuk kepada umur. What do you say about that? Sebenarnya konsep hakim senior, hakim junior ni adalah di luar daripada bilik bicara. Di dalam bilik bicara, hakim seorang, 3 orang, 5 orang atau berapa jumlah sekalipun, setiap seorang mempunyai hak membuat keputusan masing-masing sama rata dengan setiap hakim, sama ada dia Yang Ma'arif Ketua Hakim Negara sekalipun, ataupun Ketua Hakim Borneo, Ketua Hakim Malaya maupun Presiden Mahkamah Rayuan. Now, sebelum saya nak tamatkan jawapan, saya nak kita faham, apabila Mahkamah Rayuan di negara kita dan Mahkamah Persekutuan di negara kita mendengar dalam jumlah ganjil, bukan jumlah genap. Apa maksudnya? Maksudnya kalau 3 orang, semestinya ada kemungkinan ada salah seorang akan membuat keputusan berbeza. Sebab itu ganjil, supaya sekurang-kurangnya ada 2 lawan 1. Sebab kena ada kemuktamadan. Tapi tidak bermakna yang satu itu perlu yang junior, atau yang satu tu kalau dia senior maka kena dengar. Sebab seniority akan berhenti di pintu masuk bilik bicara. Begitu juga Yang Ma'arif Tengku Maimun pernah membuat keputusan di mana dia duduk bersama dengan beberapa hakim lain dan dia pernah minoriti. Hakim lain pernah buat keputusan yang muktamad dan keputusan Yang Ma'arif Tengku Maimun, Ketua Hakim Negara ni, dalam minoriti. Kami sebagai pengamal undang-undang tidak mempertikaikan perkara tersebut. Hakim-hakim yang menggunakan prinsip-prinsip kes tersebut
tidak mempertikaikan perkara tersebut. Ya. Jadi di sini rakyat kena faham. Jangan dengar cakap orang politik yang tak tahu undang-undang dan kehakiman. Mereka akan mengatakan ini hakim senior. Memang Yang Ahmad Arif Abdul Rahman Sebli hakim senior. Saya pun tak mengatakan keputusan dia salah atau betul, tetapi dia berada dalam minoriti. Maksudnya kesenioran dia berhenti di pintu masuk bicara. Itu kita kena faham. Kalau tidak, tak perlulah ada 5 orang duduk. Biarlah ketua hakim negara duduk kes dia, habis. Sebab mana-mana hakim lain nak jadi pak turut ke? Itulah yang saya katakan keindahan kehakiman ni. Tidak ada kepakturutan dalam mahkamah. Semata-mata awak senior, awak saja buat keputusan, kami bukan pak pacak. Mahkamah tak bernilai sebagai pak pacak. Mungkin dalam politik, timbalan presiden, naib presiden, ahli jawatan kasual semuanya pak pacak. Sebab nak kedudukan. Tapi di kehakiman tidak. Sebab apa? Mereka mempunyai tanggungjawab. Setiap satu kena buat keputusan. Ada yang buat keputusan tak perlu menulis. Sebab mereka berada dengan majoriti, seorang tulis. Ada juga yang walaupun majoriti, dia akan tulis tambahan, poin tambahan. Selain daripada apa yang kami setuju, saya nak tambah sedikit. Pun ada penghakiman macam tu. Dan ada yang dissenting, menulis dissenting. So, saya harap bahasa mudahnya, mahkamah tak bertugas dalam keadaan pak pacak. Ahli politik mungkin ya. Bila Tuan Hanif sebut pak pacak, Tuan Hanif tak maksudkan mana-mana parti. Sebab saya terus teringat satu parti ni. Tak ada. Okay. Saya bukan bincang politik. Anda boleh. Yeah. Saya tak berminat bincang politik. Jadi ni Zaini bin Salikin ada bertanya. Sebelum kita lanjutkan ini, kita ambil satu soalan lagi ya. Dia kata, andainya pada semakan itu memihak kepada Najib, apakah hari ini dia boleh dibebaskan? Izinkan saya jawab dulu Tuan Hanif. Jawapannya dari sudut jika memihak kepada Najib, Najib akan dibebaskan sebab kesnya akan dibicarakan semula di peringkat Mahkamah Persekutuan. Betul tak? Ayat tu kena betul. Minta maaf. Ya. Silakan. Bebas ni bermaksud bebas daripada pertuduhan. Kalau misal kata pada hari Jumaat, bukan hari ni tau. Keputusan tu adalah hari Jumaat, 31 Mac. Kalau pada hari Jumaat adalah 4 lawan 1 memihak kepada memberikan sebakan tersebut, maka Najib belum bebas. Najib masih bersalah di bawah keputusan Mahkamah Rayuan. Tapi rayuan terakhir Mahkamah Persekutuan akan ditetapkan semula untuk perbicaraan. Maknanya bebas bergerak lah. Dia masih di penjara, tetapi dia kena pohon untuk jaminan duduk di luar. Okay. Itu bukan bebas, itu lepas. Okay. Di perkataan, walaupun bahasa Melayu, dari sudut perundangan dan kehakiman, mempunyai maksud dan kesan yang berbeza. Bila ahli politik bercakap, mereka suka gunakan perkataan-perkataan campur aduk. Itu yang menyebabkan rakyat lebih keliru dan celaru. Najib tidak akan bebas jika pun keputusan itu memihak kepada dia. Tetapi dia boleh memohon untuk lepas dari penjara atas jaminan sehingga rayuan Mahkamah Persekutuan terakhir didengar semula. Tetapi itu semua seandainya pada 31 Mac permohonan semakan dibenarkan. Sekarang ini dengan kata terakhir 41 keputusan semakan Mahkamah Persekutuan, Najib sudah tamat peluang untuk dia lepas atas jaminan mahupun bebas terus di bawah pertuduhan. Baik, saya harap jelas ya. Ini jarang kita dapat peluang untuk mendapat penjelasan dari sudut perundangan. Ini dikira no spin zone. Tak ada spin di sini. Ini black is black, white is white. Jadi sekarang kita nak masuk kepada 2 lagi topik. Ya, jadi topik utama sudah pun diselesaikan. Ada juga soalan yang minta beri pencerahan tentang pasport Zahid, tetapi saya kira itu dah di luar skop perbincangan kita hari ini. Jadi kalau pasport Zahid tu kita bincang berasingan lah kan. Kalau untuk soalan tersebut, kalau nak jawapan yang telah saya rumuskan, boleh pergi ke Facebook saya. Ya. Ada di situ di siri 3848 silap saya. Ya, Facebook Hanif Katri in the bracket what is it? Hanif Katri. Okay, Hanif Katri. Type Hanif Katri
Di situ Tuan Hanif telah beri penjelasan berhubung dengan isu pasport Zahid. Ada dalam bentuk video dan ada Ya. juga dalam bentuk berita daripada laporan media dan juga tulisan saya. Okey. So mana yang anda minat boleh baca atau boleh dengar. Okey. Jadi Tuan Hanif, kita ada dua isu lagi yang saya ingin bangkitkan. Satu ialah berhubung pengampunan, satu lagi adalah berhubung dengan surat tular ya, yang berkait dengan Hakim Nazlan ni. Okey, kita mulakan dengan pengampunan. Jadi pemahaman saya sekarang, kita boleh rumuskan bahawa kita jangan letak 100%, tetapi berkebarangkalian amat tinggi bahawa inilah semakan terakhir, semua proses perundangan kehakiman semua dah selesai. Jadi satu-satunya avenue untuk Najib dibebaskan ialah menerusi pengampunan diraja. Ya. Soalan yang timbul di media sosial ni, adakah the dissenting judgment boleh atau akan digunakan sebagai asas untuk meminta pengampunan? Dan seterusnya, saya kira Tuan Hanif dengan saya pernah membuat satu sesi khas pengampunan diraja Najib Razak. Jadi kita dah rungkai dengan terperinci. Mungkin Tuan Hanif boleh rumuskan berhubung dengan proses pengampunan diraja seandainya ianya berjaya. Silakan. Baik, untuk menjawab soalan pertama terlebih dahulu. Bolehkah dissenting judgment Yang Ma'arif Abdul Rahman Sabli digunakan oleh Najib Razak melalui pasukan peguamnya untuk menyokong permohonan pengampunan diraja? Boleh. Boleh. Mana-mana permohonan pengampunan diraja boleh menggunakan apa sahaja asas yang mereka percaya boleh membantu mereka. Maksudnya, tidak ada salah untuk mereka memajukan sesalinan 78, 79 muka surat 117 perenggan ke penghakiman Yang Ma'arif Abdul Rahman Sabli untuk kebawadulian di Pertuan Agong teliti untuk lembaga pengampunan membaca dan menasihati Agung sama ada nak mengambil kira pandangan Abdul Rahman Sabli atau tidak. Itu hak mereka. Seperti mana antara alasan yang mereka majukan, Najib Razak pernah menjadi Perdana Menteri untuk tempoh 8 tahun atau 9 tahun. Beliau telah membawa kemajuan kepada negara dalam bidang A, B dan C. Mesti ada dalam permohonan pengampunan terdahulu. Jangan lupa dalam kes ini Najib Razak telah memfailkan permohonan pertama pengampunan diraja pada 2 hari bulan September 2022. Yakni 4 hari sebelum difailkan semakan pun. Semakan difailkan pada 6 September. Okey. So itu dia telah failkan. Sebab itu dua peluang yang dia ada, dua avenue yang dia ada. Dia telah melakukan dua-dua proses. Dia telah mulakan dua-dua proses. Proses yang kedua yang dimulakan 6 September itu telah pun tamat. Kita dah bincang tadi pada 31 Mac 2023. So itu dah out. So betul, proses yang tinggal adalah pengampunan diraja. Dan dalam situ tidak ada masalah. Penghakiman Abdul Rahman Sabli ke, ataupun pendapat mana-mana pakar lain ke yang mereka ingin nak dapat pandangan bertulis daripada mana-mana pakar, sama ada dari England, Timbuktu, Canada, ataupun daripada Bangladesh, Madagaskar, mana-mana. Apa sekalipun boleh dikembarkan. Sebab pengampunan diraja Agung ni adalah budi bicara mutlak Agung. So apa yang awak rasa mungkin boleh meyakinkan Agung, bagilah. Tapi satu isu di sini yang saya nak bincang sekali ni, yang ada kaitan walaupun tidak sentuh, kita tak sentuh dengan mendalam, adalah bahawa terdapat perbezaan di antara pengampunan hukuman dan pengampunan sabitan. Itulah menjadi isu di dalam kes cabaran pengampunan diraja Anwar Ibrahim. Untuk pengetahuan para pendengar, sebenarnya kalau pergi baca balik keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan semasa permohonan kebenaran merayu ke Mahkamah Persekutuan telah dibuat, dan saya adalah kaunsul di situ, Yang Ma'arif Tengku Maimun telah mengatakan antara sebab kebenaran tidak dibenarkan dalam kes tersebut untuk mencabar pengampunan yang dibuat adalah kerana alasan utama kami adalah pengampunan itu kononnya melibatkan pengampunan sabitan. Dan dalam pendapat kami, sabitan tidak boleh diampunkan oleh Agung. Yang boleh diampunkanlah hukuman. So tidak ada cabaran terhadap hukuman. Hukuman itu hak budi bicara mutlak Agung. Nak
terus batalkan segala hukuman? Boleh. Nak bagi separuh? Boleh, suka hati. Itu bukan hak kita di luar daripada sistem keseri paduka bagindaan untuk menyoal. Tapi sabitan, itu yang kami soal. So dalam keputusan itu, Yang Ma'arif Tengku Maimun mengatakan tidak ada mana-mana dalam bahagian dokumen pengampunan di mana Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong telah mengampunkan sabitan. Okey? Ini saya nak bagi tahu sebab ini adalah keputusan Mahkamah Persekutuan. Oleh kerana itu tidak perlulah bagi kebenaran sebab tidak ada pun pengampunan sabitan. Sebab itu bagi saya kes Khairul Azam, iaitu peguam yang saya mewakili sebagai kaunselor, walaupun tidak diberi kebenaran merayu, sebenarnya beliau menang dalam kalah. Sebab isunya adalah adakah terdapat pengampunan terhadap sabitan? Jawapan oleh Mahkamah Persekutuan, tidak ada apa-apa dalam dokumen itu yang menunjukkan ada pengampunan sabitan. So tak perlulah kami merayu. Oleh kerana itu, bagi saya isu sama ada isu sama ada pengampunan boleh diberi terhadap sabitan atau tidak masih belum dijawab. Masih belum dijawab. Kalau Peguam Najib nak menggunakan keputusan ataupun pengampunan Diraja Anwar Ibrahim untuk mengatakan dia nak buat permohonan sabitan, dia mengambil langkah yang tidak jelas. Sebab itu belum ditentukan oleh mahkamah. Untuk membaca bahagian ini boleh lihat kepada penghakiman Yang Ma'arif Tengku Maimun yang dirujuk oleh laporan akhbar di Age pada tempoh itu. Age telah pun merujuk dan memetik penghakiman lisan Yang Ma'arif Tengku Maimun yang mengatakan tidak ada apa-apa dalam dokumen pengampunan Diraja Anwar Ibrahim 16 Mei 2018 tersebut yang menunjukkan sabitan telah diketepikan ataupun dibatalkan atau sabitan telah diampunkan. Tidak ada. Okey? So, maknanya boleh saya rumuskan bahawa walaupun saya nak clarify sikit. Maknanya boleh saya rumuskan bahawa dalam kes Anwar Ibrahim, walaupun dia dapat pengampunan hukuman, tetapi on record he is still considered an ex-convict who was convicted on a crime. Of course. And that stands. Itu masih kekal. Bagi saya itulah isunya di dalam mahkamah. Dan apabila mahkamah mengatakan tidak dibatalkan sabitan, sabitan tu still stands. As an ex-convict tu still stands. Tidak menjadi isu di situ. Dan satu-satunya cara untuk Anwar Ibrahim nak membetulkan benda itu, kalau dia rasa perlu dibetulkan, beliau perlu mencabar di mahkamah sivil untuk membatalkan sabitan di atas prinsip-prinsip undang-undang yang ada, yang tak perlulah saya bagi nasihat. Beliau mempunyai pakar-pakar pengamal undang-undang yang tersohor di negara untuk memberi nasihat dan mengambil langkah. Tapi yang pokoknya di sini, tidak boleh dikatakan dengan sewenang-wenangnya bahawa pengampunan Diraja Anwar Ibrahim telah mengampunkan sabitan beliau. Itu poin saya. Dan tidak boleh Najib Razak membuat perkara yang sama untuk memohon pengampunan sabitan semata-mata kononnya kerana Anwar diberi pengampunan sabitan. Sebab Anwar dalam erti kata, ayat dan ungkapan Yang Ma'arif Tengku Maimun secara lisan, tidak ada penghakiman bertulis, boleh rujuk di Age, beliau telah memetik transkrip kenyataan Yang Ma'arif Tengku Maimun, tidak ada pembatalan sabitan. Itu poin yang saya nak buat di sini. Sebab efek dia cukup besar. Saya tidak ingin mendalami lagi sebab mungkin kalau Peguam Najib membuat permohonan pengampunan dan jika beberapa bulan, beberapa tahun lagi, sebab tidak ada tempoh untuk baginda tuanku nak jawab, bila-bila dijawab, tiba-tiba ada lagi isu kononnya sabitan Najib dibatalkan, perkara itu boleh dan akan dicabar. Mungkin akan dicabar. Dan sama ada mahkamah kata boleh cabar atau tidak, akan ditentukan pada masa itu. Tak semestinya saya yang akan cabar. Saya cuma peguam memberitahu kedudukan undang-undang. Sesiapa saja boleh memilih pada masa itu. Pokoknya, pengampunan diraja ni, nak batalkan hukuman silakan. Kita sebagai rakyat tidak boleh nak mencampuri budi bicara agung untuk membatalkan hukuman. Silakan. Kalau agung berpendapat bersesuaian. Now, secara rumusan proses pengampunan seperti yang pernah kita bincang, ini bahagian kedua kepada soalan kedua. Tidak ada had masa untuk banduan memohon
Dia boleh pohon bila-bila. Dia boleh pohon walaupun pada hari dia jatuhkan hukuman. Seperti mana dalam kes ini, Najib Razak dijatuhkan hukuman 23 Ogos 2022 dan pada 2 September dia telah filekan permohonan pengampunan diraja yang pertama dia. Sampai ke sekarang ini kita tidak mempunyai maklumat bahawa permohonan itu sudah diproses, sudah dilayan atau sudah dijawab. Sebab undang-undang tidak meletakkan tempoh masa. Ini budi bicara ke bawah duli yang di-Pertuan Agong. Budi bicara ke bawah duli yang di Pertuan Agong adalah budi bicara mutlak dia. Undang-undang tidak boleh menentukan Agong nak jawab bila dan sebagainya. Tetapi di bawah kaedah 113, kaedah-kaedah yang digubal di bawah Akta Penjara mengatakan 113 mengatakan kalau permohonan pertama ditolak atau tidak dijawab sekalipun, permohonan kedua cuma boleh difailkan selepas tempoh 3 tahun dia menjalani hukuman. So, walau apa yang berlaku dengan permohonan pertama, seandainya tidak dibenarkan, sama ada ditolak ataupun tidak dilayan, tidak dijawapan pun, kalau Najib nak failkan permohonan pengampunan diraja yang kedua, dia boleh lakukan selepas 23 hari bulan Ogos 2026. Dan katalah permohonan kedua pun tidak dilayan atau ditolak. Permohonan ketiga adalah 2 tahun selepas itu, iaitu 23 hari bulan Ogos 2028. Kemudian 2020, 2030, 32 dan seterusnya. So itu yang ditentukan di pihak banduan. Banduan cuma boleh pohon ikut tempoh. Tapi di pihak yang nak proses atau mempunyai budi bicara mutlak, yakni ke bawah duli yang di Pertuan Agong, tidak ada masa ditentukan. Okay, jadi ini pun saya rasa ada kekhilafan. Banyak saya baca ada komen mengatakan dia kena tunggu 3 tahun dalam penjara baru dipohon. Tidak. Seperti mana permohonan pertama dibuat, dia boleh pohon pada hari 23 Ogos pun pada masa itu. Sebab ada sebab-sebab lain. Dia nak tahan kehilangan kerusi Parlimen Pekan pada masa itu, sebab itu adalah sebelum PRU 15. So saya harap dengan penjelasan ini kita faham kedudukan perundangan. Lebih lanjut boleh tengok video tersebut di dalam Facebook Regi Jasi. Ada rungkaian panjang lebar berkaitan dengan proses pengampunan diraja. Cuma pada hari ini kita telah tambah sikit tentang perkembangan berkaitan dengan pengampunan sabetan kerana itu diputuskan lebih kurang sebulan lebih yang lalu oleh Mahkamah Persekutuan. Baik. Terima kasih Tuan Hanif. Ini dikira pencerahan yang cukup membuka mata ya. Baik. Soalan terakhir dan saya kira ini penting juga. Apabila sebab sekarang ni bila sudah ada keputusan Mahkamah Persekutuan, kemudian ada dakwaan ketidakadilan sehingga menjurus kepada semakan, kemudian dah ada keputusan semakan, keputusan majoriti. Sekarang ni ada spin baru yang sedang berlega-lega dalam media sosial. Media sosial ni Tuan Hanif, dia memang kuat spin. Ya, jadi spin baru ni ada bersangkut paut dengan Hakim Nazlan. Walaupun di bulan puasa banyak spin. Ya. Jadi kembali mereka kepada isu Hakim Nazlan. Okey. Setahu saya, kita jangan rujuk dulu Mahkamah Persekutuan. Setahu saya, isu Hakim Nazlan adalah isu yang ditimbulkan oleh pihak Najib dan dua hakim sebenarnya, Hakim Nazlan dan kemudian Tengku Maimun. Ada isu berasingan lah, tak ada kena-mengena. Jadi tapi dalam proses mahkamah sehingga keputusan akhir Mahkamah Persekutuan, bukan dua hakim ni sahaja, dia ada sejumlah 9 hakim termasuk Hakim Nazlan dan Tengku Maimun. Jadi bila saya berpendapatlah kalau pasukan Najib mempertikai Hakim Nazlan, kemudian dia dah masuk rayuan, kemudian dia dah masuk persekutuan, tetapi masih pertikai, ini sebenarnya pada tanggapan saya seolah-olah mereka mempertikaikan semua hakim, kebijaksanaan semua hakim. Okey, tak apalah, dah masuk peringkat semakan dan semuanya sudah berakhir. Sekarang ada 13 hakim yang berpendapat tidak ada masalah. 9 hakim kata Najib dia setuju dengan Mahkamah Tinggi, Mahkamah dan ya, semuanya betul. 4 hakim pula kata tidak ada ketidakadilan dalam Mahkamah Persekutuan terdahulu. Tetapi isu Hakim Nazlan ni timbul balik. Setahu saya
Tunku Maimun dia sudah jelaskan, ya, Hakim Nazlan dia memang ada sangkut paut dia dengan Maybank. Dia memang tidak kira kerja dia dengan Maybank dulu, tidak kira ada sangkut paut dengan SRC, tetapi kes yang sedang dibicarakan bukannya kes penubuhan SRC. Kes yang dibicarakan ialah penyelewengan dana SRC. Jadi dia dah kata there is no conflict of interest. Dia dah jelaskan sejelas-jelas mungkin, dan kemudian sudah buat semakan dan 4 hakim sudah berpendapat, majoriti sudah berpendapat tidak ada ketidakadilan. Tiba-tiba muncul satu surat, Tuan Hanif. Tiba-tiba muncul satu surat, kononnya surat ini adalah daripada Ketua SPRM kepada Tengku Maimun yang memberi nasihat-nasihat tertentu berhubung dengan Hakim Nazlan, dan persepsi yang ditimbulkan di sini adalah Tengku Maimun telah dinasihati bahawa Hakim Nazlan ada konflik kepentingan. Jadi sekarang ni, what is going on? Apakah surat ni? Mengapa surat ni tiba-tiba muncul? Adakah surat ni sebahagian daripada perbicaraan ke apa? Silakan. Sebenarnya, saudara lagi, saya telah mendengar huraian awak dengan khusyuk tadi. Tapi ada bahagian dalam huraian awak saya pernah nyatakan di sini dengan penuh hormat tidak tepat. Tidak tepat, dan oleh kerana itu saya perlu betulkan, sebab saya berada di sini dan ramai yang akan mengatakan kalau quorum tersebut tidak menyentuh perkara itu, secara tak langsung saya setuju. Dia ada benda yang terkilap. Saya akan sampai ke situ. Tapi saya juga akan menjawab kepada soalan kedua berkaitan dengan surat. Itu yang sebenarnya tujuan utama awak ajukan soalan tersebut. Baik, tentang isu Hakim Nazlan ni sebenarnya adalah satu isu yang boleh dikatakan berkaitan merit, seperti sama ada cukup bukti atau tidak, keterangan Mamat A boleh diterima oleh mahkamah atau tidak, dan oleh itu isu sama ada Hakim Nazlan berkonflik atau tidak. Itu isu merit. Isu merit selesai dalam rayuan terakhir. Jadi untuk kita atau awak mencadangkan ada 9 atau 13 hakim telah membuat keputusan, itu salah. Sebab mahkamah semakan tidak langsung melihat kepada merit konflik Hakim Nazlan. Sebab itu bukan perkara di hadapan mahkamah semakan. Merit tidak boleh disentuh sehingga ketidakadilan proses tu dipersetujui ada atau tidak. Kalau ada ketidakadilan proses, macam kita bincang, kalau diarahkan perbicaraan semula rayuan terakhir, pada masa itu perkara itu boleh dibangkitkan semula di situ Hakim Nazlan atau tidak. Nah, berkaitan Hakim Nazlan, saya nak mengatakan sebab dibangkitkan, saya berpendapat ada konflik kepentingan. Saya telah nyatakan dengan jelas, dan saya bukan jenis tolak balik. Tetapi apabila mahkamah telah membuat keputusan, cara bagaimana Peguam Najib dan Najib mencabar isu konflik kepentingan itu tidak diterima oleh mahkamah, maka muktamad, that's the end. Sama ada saya mempunyai isu berkaitan dengan konflik kepentingan atau tidak, tak menjadi relevan lagi. Dia berhenti di situ dari segi perundangan dan kehakiman. Maknanya kalau saya yang hujah mungkin cara lain, tapi itu tak jadi relevan sebab bukan saya nak berhasrat hujah pun. Poin dia di sini, jangan dicampur aduk. Kita akan campur aduk sebab kita tak faham kehakiman. Isu Hakim Nazlan, walaupun ada isu di sebaliknya, telah tamat apabila Mahkamah Persekutuan bukan pada 23 Ogos. Sebelum 23 Ogos, kalau kita ingat, ada permohonan yang Peguam Najib buat, tampilkan keterangan baru. Dan mereka telah meletakkan isu konflik kehakiman Hakim Nazlan dalam permohonan itu. Itu yang mereka salah dalam pandangan jujur saya. Dan mahkamah bersetuju bahawa mereka salah. Mereka tidak memenuhi kriteria-kriteria untuk menampilkan keterangan baru. Jadi isu Najib, isu konflik kepentingan Nazlan tertimbus di dalam kegagalan pembawaan isu tersebut apabila permohonan penampilan keterangan baru ditolak. Tamat di situ. Now you cannot keep on raising the issue. You bangkitkan isu melalui permohonan, tamat, habis. You tak boleh keep on complaining benda yang tidak boleh ditampilkan pada peringkat-peringkat lain. Sebab itulah saya mengatakan, walau saya sendiri berpendapat ada berkaitan isu konflik kepentingan, itu tamat. Sebab cara pembawakannya salah.
di dalam pandangan Mahkamah Persekutuan oleh Peguam Najib dan Najib. So I stop there. Jadi walau apa sekalipun, apabila Mahkamah Tertinggi telah membuat keputusan, maknanya awak tidak berjaya meyakinkan Mahkamah. So awak kena terima hakikat, awak sudah tidak berjaya meyakinkan Mahkamah. Maka isu itu tamat. Dan isu itu berkaitan dengan merit. Apabila Mahkamah sudah tamat perbicaraan merit, substantive appeal pada 23 Ogos, awak tidak boleh pun tampilkan di apa namanya, semasa semakan. 4 orang hakim telah menyatakan dengan jelas di peringkat awal penghakiman mereka telah menyatakan apa itu semakan. Kami di sini tidak boleh mendengar merit sehingga kami membuat keputusan. Ada tak keperluan-keperluan semakan dipatuhi, diyakini. Kemudian baru kalau ya pun kami tidak boleh bebaskan di sini. Kami perlu memerintahkan untuk perbicaraan rayuan ulang bicara. Itu semua ada dalam situ. So isu konflik Najib, konflik Hakim Nazlan dan sebagainya sudah pun perlu dan wajib diterima oleh semua pihak. Sama ada orang yang meyakini tidak ada konflik kepentingan Hakim Nazlan, ataupun ada orang yang mengatakan ada konflik kepentingan. Semua kena terima hakikat telah tamat. Sebab setiap prosedur mahkamah perlu ada kemuktamadan. Nah, itu setakat ini saya akan tamatkan jawapan kepada kekeliruan, minta maaf, kecelaruan yang tertampil daripada rumusan awak tadi. Dan saya pergi kepada soalan kedua, iaitu surat yang tertular berkaitan dengan surat, saya percaya bertarikh 20 hari bulan Mac 2023 daripada SPRM kepada Ketua Hakim Negara yang ditandatangani oleh Azam Baki kepada Yang Ma'arif Tun Tengku Maimun Tuan Mat. Kononnya, sama ada surat itu sahih atau tidak kita tak tahu. Saya nak kena letak the exclusion clause, sebab bila kita bincang dari segi undang-undang, kita kena berbincang fakta. Faktanya adalah tularan satu dokumen yang berbunyi dan nampak seolah-olah surat. Belum ada pengesahan daripada mana-mana pihak, sama ada Azam Baki mengatakan ya itu surat saya. Belum ada. Tapi dia, Azam Baki telah membuat kenyataan, beliau telah memajukan laporan kepada Ketua Hakim Negara. Adakah itu laporannya, kita tak tahu. Baik, kita menganggap itu adalah surat daripada SPRM kepada Ketua Hakim Negara. Nah, surat itu saya percaya tertular dalam satu portal yang melaporkan berkaitan dengan kemajuan laporan Azam Baki SPRM kepada Ketua Hakim Negara. Dan surat tersebut ditampilkan dalam portal tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh siapa nama anak Najib? Yana Najib. Yana ataupun Diana, wallahualam, minta maaf kalau nama saya silap, yang memajukan ataupun memuat naik surat tersebut, bagi saya tidak salah. Dan jangan orang di luar nak kata semata-mata sebab bapa dia telah ditolak semakan tak boleh dinaikkan. Tidak. Sebab bukan dia yang korek surat tu dan dia tampilkan. Surat tu sudah wujud di dalam tularan, tak kisah bila satu portal. Satu portal tertentu. Mulai daripada selepas 20 Mac, sebelum pun daripada keputusan semakan 31 Mac, yakni surat itu bertarikh 11 hari sebelum semakan. Surat itu betul tak betul, itu kita tidak boleh verify. Itu untuk pihak Azam Baki mengatakan. So, di situ menjawab soalan saudara lagi, tidak salah untuk Yana Najib menampilkan surat tersebut. Sebab saya yakin, saya percaya dalam Facebook ataupun dalam portal yang dia naikkan perkara tersebut, tularkan benda itu, tidak ada komen pun dia naik. Tidak ada komen. Dia tidak mengatakan kenapa surat ini tidak diambil kira, tidak. To be fair to her, dia mematuhi prinsip menghormati keputusan mahkamah. Setakat inilah, setakat saya tahu. Jadi yang betul kita kata betul, yang salah salah. So apabila dia melihat ada surat tersebut tertular dan beliau percaya perlu dibawa kepada perhatian ramai, maka dia muat naik dua helai muka surat-surat tersebut. That's it. I mean, that's the issue. Bagi saya, isu paling penting berkaitan surat ini adalah jika surat itu betul, maka kandungannya, adakah kandungannya itu berpandukan kepada prinsip undang-undang ataupun tidak? Itu lebih penting. Sekiranya, saya ulangi, sekiranya itu adalah surat yang sah daripada SPRM kepada Ketua Hakim Negara, isu utama di situ
adakah kandungan surat itu mematuhi kedaulatan undang-undang? Untuk memahami perkara ini, kita kena lihat sebelum itu terdapat satu keputusan Mahkamah Persekutuan. Baru-baru ini, saya percaya awal bulan 3 ataupun minta maaf hujung bulan 2, di mana Yang Amat Arif, Ketua Hakim Negara Tuan Tengku Maimun bersama dengan 4 orang hakim telah mendengar suatu rujukan daripada Mahkamah Tinggi tentang boleh atau tidak SPRM dan polis menyiasat hakim yang masih berjawatanan. Boleh atau tidak Peguam Negara menuduh hakim yang masih dalam perjawatanan di bawah mana-mana pertuduhan jenayah. Di situ Mahkamah telah mengatakan boleh. Mahkamah Persekutuan tidak memberi perlindungan kepada anak-anak buah dia, hakim-hakim tidak. Sebab pihak yang berkuasa untuk menyiasat jenayah satu-satunya adalah pihak berkuasa jenayah. Sama ada polis secara maksimum maupun dalam keadaan-keadaan tertentu SPRM untuk kes rasuah. Ada juga kes custom untuk undang-undang custom, kes immigration, undang-undang immigration. So, pihak berkuasa jenayah boleh siasat hakim yang berjawatanan. Yang Amat Arif Tengku Maimun tidak alam. Tapi dia kata apabila nak siasat, maka bila kita buat kenyataan seperti mana SPRM buat kenyataan, kami telah membuka kertas siasatan. Tapi kalau terhadap hakim, tak boleh nak ungkapkan sehingga dimaklumkan kepada Ketua Hakim Negara dulu. Bukan untuk melindungi hakim itu, tidak. Untuk melindungi nama baik dan martabat kehakiman. Dengar tu saudara-saudari. Ini sebenarnya keputusan mahkamah. Jadi kalau misal kata awak nak buat kenyataan Hakim Nazlan sedang disiasat, boleh. Tapi datanglah kepada kami supaya kami tahu apa yang awak cakap. Awak cuma boleh cakap apa yang undang-undang benarkan awak cakap. Sebab kalau siasatan awak mendapati Hakim Nazlan tidak bersalah, maka awak sudah cemarkan seluruh sistem kehakiman. Bukan soal Nazlan. Bukannya ketua hakim cuba lindungi hakim. Tidak. Bukannya dia cuba halang siasatan. Itu pun keputusan itu pun saya telah huraikan. Dalam satu talk show, saya tak pasti dengan saudara Regi ataupun dalam Jom Channel, saya percaya saya telah nyatakan dengan jelas apakah kesan ataupun intipati keputusan tersebut yang tidak melindungi hakim, cuma nak melindungi nama baik sistem kehakiman. Dalam kehakiman tersebut, Yang Amat Arif Tengku Maimun cukup adil. Dia mengatakan bagaimana pula kalau saya disiasat. Nampak tak? Ketua Hakim Negara boleh even terima bahawa dia boleh disiasat. So soalan ditanya, kalau saya disiasat, ke mana SPRM nak pergi? Takkan nak mai jumpa saya. Siasat saya takkan nak minta saya go through statement. Tak boleh lah, tak adil. Ada konflik kepentingan. So dia mengatakan dalam keadaan itu, pergilah kepada nombor 2 atau nombor 3. Walaupun dia tak nyatakan dengan jelas itu maksudnya. Ramai yang telah pun salah tafsir penghakiman Yang Amat Arif Tengku Maimun, mengatakan itulah dia melindungi anak buah dia dan sebagainya. Sedangkan baca Iqra, ini bulan puasa, bulan Ramadan, majoriti yang beragama Islam yang mendengar show ini, saya nyatakan ayat pertama yang diturunkan daripada langit oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW adalah Iqra, bacalah. Kita orang Islam, bacalah. 3 kali kata bacalah. Maknanya kalau tak boleh baca, tak faham, tanya orang dalam bidang tersebut. Jangan, tolonglah, jangan spin. Mungkin awak nak spin politik, itu saya nak tamu ambil tahu. Tapi jangan ingat undang-undang atau kehakiman ni adalah untuk awak nak spin macam mana politik. So kalau awak baca penghakiman Yang Amat Arif Tengku Maimun, dengan jelas dia mengatakan nak siasat-siasat, tapi kenyataan tu awak kena berjaga-jaga. Itu saja. Nah, itulah kesan yang menunjukkan kalau surat Azam Baki 20 Mac itu betul, sah suratnya. Saya tak faham kenapa dia masih tak faham kandungan tersebut. Dalam surat itu, dia mengatakan berikut adalah siasatan kami berkaitan salah laku Hakim Nazlan di bawah kod etika. Kod etika ni bukan bidang kuasa SPRM. Betul. Okey, ini rakyat kena faham. SPRM siasat jenayah. Ada jenayah, tuduh. Tak ada jenayah, full stop. Betul. Awak tak ada kuasa nak majukan. Ni siasatan kami. Ketua Hakim pun tak minta awak siasat sebab undang-undang kod etika hakim yang digubal dalam tahun 2009 di bawah pindahan kepada perlembagaan adalah bidang kuasa sistem kehakiman. Paling kuat pun surat Azam Baki 20 Mac
cuma boleh dianggap sebagai aduan permulaan terhadap aduan salah laku etika, bukan jenayah. Tapi itu bukan bidang kuasa Azam Baki. Bagaimanakah dia nak tulis surat macam tu kepada hakim? Apa asas dia? Takkan dia tak faham? Dia ketua Pesuruhjaya SPRM. Kalau ketua Pesuruhjaya SPRM tak boleh faham kedaulatan undang-undang, macam mana kita nak expect rakyat faham? Itu yang saya tak boleh terima. Betul. Sebagai seorang pengamal undang-undang, kami di dalam sistem perundangan dan kehakiman sepatutnya mencerahkan keadaan untuk rakyat. Jangan mengucar-ngacirkan fikiran rakyat. Betul. Jadi kalau awak tak faham sistem dan kedaulatan undang-undang, letak jawatan. Betul. Tak perlu saya nak ulangi di sini. Sebab apa yang awak buat, kalau itu surat awak yang sah, dalam surat itu awak melakukan suatu perkara yang tidak mempunyai asas kedaulatan undang-undang. Kalaupun dalam siasatan awak mendapati tiada jenayah, full stop, diktum. Tak perlu nak lapor apa pun. Sebab ketua hakim negara tak minta pun bantuan awak. Di situ sahaja pun. Belum habis lagi, minta maaf. Ketua hakim negara tidak minta pun bantuan awak untuk kaji sama ada etika, kod etika yang telah dilanggari oleh Hakim Azlan. Dan ketua hakim negara pun tidak berhak untuk minta awak sebagai pihak berkuasa jenayah menyiasat perkara tersebut. Itu adalah isu dalaman. Ada proses-proses lanjutan. Saya tidak perlu uraikan di sini, akan memakan masa lebih 2 jam kalau saya nak uraikan. Tapi perkara ini sepatutnya orang dalam bidang pelaksana undang-undang, kalau tak faham pun, selepas keluarnya penghakiman Lama Arif Tengku Maimun dalam kes tersebut yang saya sentuh tadi di hujung Februari, sepatutnya dalam sebulan lepas tu tak mungkin dia boleh keluarkan surat macam tu kalau dia faham. Ini saya nak bagi tahu dengan jelas di sini, bukan nak memperkecilkan atau merendahkan martabat siapa-siapa. Saya pentingkan konsep kedaulatan undang-undang. Sesiapa yang menggagalkan atau mencemarkan atau mencacatkan konsep kedaulatan undang-undang tidak berhak berada dalam konsep kedaulatan undang-undang. Ya, saya harap saya telah menjawab soalan. Very clear. Maknanya boleh saya simpulkan dengan cara saya sendiri. Maknanya surat tu sahih ke tak sahih ke dah jadi perkara kedua. Berdasarkan penjelasan Tuan Hanif, pemahaman saya surat tu tak relevan. Boleh dirumuskan seperti itu, ya. Tapi pada masa yang sama, tularan surat itu sahih tak sahih, boleh anda Najib tak salah. Tak salah. Sebab tidak ada pun SPRM keluarkan kenyataan itu bukan surat kami. Kalau dikeluarkan kenyataan macam tu, maka janganlah tular. So let's be fair. Because she only wrote there, she put the letter there, yang saya faham sekarang dia ambil dari reporter, and she only wrote there berani kerana benar. Itu sahaja. Setiap orang kena berani kerana benar. Seperti mana kita sentiasa ungkapkan. So daripada penjelasan ini, ya, kaki-kaki spin, kita sudah tahu surat tu sahih ke tak sahih, tak relevan. Jadi mereka yang sedang berteriak di media sosial tu hentikanlah, ya. Okey, cukup menarik sesi kita hari ini. Saya kira ramai, kalau kita lihat pun ramai yang sudah membuka mata sebenarnya Tuan Hanif. Tuan Hanif ni memang bila masuk bidang perundangan ni, kalau kita rujuk kepada Tuan Hanif, memang kita tak rugi, ya. Memang kita tak rugi. Saya akhiri sesi soal jawab ni dengan satu soalan menarik daripada Mi Hashim. Ini kita sudah pergi high level question. Ini kira question yang lebih kepada sesuatu untuk, ya, semua, ya, our listeners out there. Ada tak peruntukan undang-undang untuk mendiamkan puak-puak yang mempersoalkan keputusan mahkamah ini atau cuba untuk memperlekehkan perundangan negara? Baik, soalan dia secara khusus adalah ada tak peruntukan undang-undang khusus seperti yang nyatakan. Tidak perlu ada undang-undang khusus. Sebab apa? Cukup peruntukan undang-undang lain. Sekiranya apa yang diungkapkan oleh orang-orang di media sosial bermasuki sempadan penghinaan mahkamah, maka pejabat peguam negara berkewajipan untuk memulakan prosedur penghinaan mahkamah di mahkamah. Kedua, sekiranya mereka membuat kenyataan-kenyataan peribadi terhadap badan-badan pihak
maka pihak tertentu boleh mengambil tindakan fitnah, melainkan hakim yang berjabatan. So kalau tindakan kenyataan-kenyataan peribadi yang berbau fitnah dan berniat jahat kepada hakim secara peribadi, sama ada 4 majoriti ataupun Yang Ma'arif Abdul Rahman Shibli yang minoriti, boleh mengakibatkan tindakan penghinaan mahkamah di mahkamah. So ini adalah peruntukan yang ada. So kalau ada rakyat yang ternampak kenyataan di media sosial yang tidak wajar, yang sebenarnya berbaur penghinaan mahkamah, sila ambil langkah yang perlu, membuat laporan polis di balai terdekat dan mengambil laporan tersebut, majukan kepada pejabat peguam negara supaya pejabat peguam negara dapat tahu, dan kita tengok sama ada pejabat peguam negara kita ingin nak menjalankan tanggungjawab mereka untuk memelihara sistem keadilan, termasuk martabat dan maruah hakim. Bila saya cakap menjaga martabat dan maruah hakim, bukan sebab kita nak menyebelahi hakim, tidak. Sebab kita nak menjaga nama baik hakim untuk menjalankan tugas. Kalau hakim tu salah, kita yang pertama akan minta supaya hakim itu digugurkan. Jangan salah faham ya. Kalau hakim tu salah atau hakim tu membuat jenayah, kalau hakim tu tidak beradab kehakiman, kita yang akan meminta untuk hakim tu digugurkan. Itu barulah cara untuk menaikkan nama baik dan mengekalkan hormat kepada sistem kehakiman. Tetapi kenyataan-kenyataan yang tertular sejak hari Jumaat, sama ada terhadap 4 orang hakim ataupun terhadap Yang Ma'arif Abdul Rahman Shibli, memang bagi saya berbau, bersempadankan fitnah, berjaga-jaga, berwaspada. Jangan pula bila ada tindakan penghinaan mahkamah diambil, maka dikatakan mereka nak selamatkan diri mereka. Tidak. Mereka nak menyelamatkan masyarakat daripada penghancur kedaulatan undang-undang oleh pengkhianat-pengkhianat yang membuat tulisan-tulisan yang tidak boleh dibuat, yang tidak wajar dibuat. Akhir sekali, saudara Zahri, jika saya boleh, saya nak kata di sini satu perkara lah. Rakyat sebenarnya sudah matang, saya yakin. Rakyat dah celik. Rakyat tahu apa yang betul, apa yang salah. Ya, kadang-kadang bukan bidang kita, kita tak faham prinsip-prinsip. Tapi apabila kita mendapat penjelasan daripada pihak-pihak berkenaan, maka saya harap, saya percaya rakyat tahu. Jadi dalam masa yang sama, saya nasihatkanlah kepada orang yang suka mencuburi media sosial, jangan anggap awak boleh selamatkan diri awak dengan cuba auta, cuba spin konsep keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Sebab kalau ada perkara seperti itu, maka saya sebagai pengamal undang-undang dan ramai lagi kami di luar pengamal undang-undang ataupun para akademik atau para analisis akan mengambil tindakan-tindakan yang perlu. Sebab bagi kami yang penting, rakyat kena faham yang betul itu betul, yang salah itu salah. Anda nak main politik, pergi main dengan ahli-ahli politik yang kurang matang, yang tidak menghormati keluhuran perlembagaan atau kedaulatan undang. Di situ anda nak pergi main, kami tak ada nak masuk campur pun, kami tak kisah pun. Tapi keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, jangan cuba nak spin ya. Itu bukan politik. Politik sentiasa berada di bawah tapak kaki undang-undang dan perlembagaan. Bukan politik berada di atas kepala keluhuran perlembagaan atau kedaulatan undang-undang. Terima kasih. Terima kasih Tuan Nif kerana sudi bersama kami hari ini. Terima kasih kembali. Meluangkan masa. Jadi Tuan Nif, ada banyak permintaan kita buat satu sesi untuk membincangkan kes Zahid pula. Jadi ini saya letak kepada Tuan Hanif lah, bila-bila InsyaAllah ya. Kita tengok kalau misal kata ada masa lagi dalam tempoh yang ada dalam bulan Ramadan, kita cuba. Kalau misal kata sudah habis Ramadan tapi isu tu masih segar, masih relevan, maka kita akan buat selepas itu. Saya minta maaf kalau tak sempat nak melebarkan perkara itu, tapi kita cuba. Okey, baik. Itu sahajalah tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk mendengar penjelasan ini. Harap penjelasan ini dapat mengikis atau menangkis segala persepsi palsu yang ditimbulkan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab dan memberi kita satu pemahaman dari sudut perundangan tentang apa yang telah berlaku, khususnya kesan dan implikasi penolakan semakan Najib Razak di Mahkamah Persekutuan berkait dengan SRC International. Jadi terima kasih Tuan Hanif. Terima kasih semua. Sehingga kita berjumpa di lain masa ya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia.